Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita nak tafsir atau ada dua ayat yang menarik iaitu ahaqqu min rabbi itu dalam surah Al-Baqarah ayat 147. Okey, surah Al-Baqarah ayat 47. Quran Baqarah dikatakan tengah-tengah dalam surah Al-Baqarah, dan ini ayat amat penting lah. Okey tak audio? Ayat amat penting kerana okey, ada like ahaqqu min rabbi. Maknanya kebenaran itu Rabbi kata daripada Tuhanmu. Mari kita baca yang kebenaran itu ada Tuhanmu, sebab tu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Ini okay, banyak dalam website kita pergi cari balik ayat dia yang Quran 147. Okey, di sini. 147 ya. 147 dan surah Asy-Syams ayat 8 Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surah Asy-Syams ni cantik kerana dulu kita saya ada bincang la ilaha illallah, dan ada satu surah Az-Zajtiyah yang menyatakan bahawa tidakkah kamu melihat mereka yang mengambil nafs dia untuk ilah sebagai yang illallah, la ilaha illallah tu, yang la ilaha itu bukan saja topekong, bukan saja batu, bukan saja berhala, tapi nafs. Jadi itu ayat dalil yang jelas bahawa manusia boleh syirik. Ya, surah Zatiyah itu. Jadi, apakah nafs ini jahat? Tidak, masa saya ikut guru sufi saya, dia selalu sebut nafs diri. Tapi dalam bahasa Melayu, kita selalu sebut nafsu hawa. Ya, hawa nafsu ni, awak ikut hawa nafsu. Tapi sebenarnya nafs ada dua, dia boleh baik, dia boleh buruk. Okay. Jadi cara nak baik atau buruk dicerita dalam surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams dicerita wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, cantik sedap bunyi wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wasyamsi wama banaha. Sedap, asyik kan. Tapi maksud dia dengan matahari dan keterangan dia, saya baca dan bulan yang mengikuti dia. Okey. Dan hari yang membongkarkan dia, dan malam yang menutupinya. Romantik lah, puisi betul. Dan dengan wasama, langit dan yang membinanya Allah lah. Dan bumi dan menghamparkannya. Dan dengan nafs. Tengok Allah sampai nafs semua dia cerita langit bumi. Itu sebab saya kata tergulung masa kiamat Korea tu ialah daripada nafs. Diri kita menyaksikan alam. Ya? So bila kita mati, ia adalah kiam kita. Sehari sebelum kiam. Ya? Kehancuran tu kerana Allah samakan dalam surah Asy-Syams. Kerana kita yang saksikan bila manusia sejak zaman batu 70,000 tahun, dia lahir bangun, dia mesti tengok matahari. Allah bersumpah dengan itu. Matahari, malam, bulan, langit, bumi,
Dan lepas tu surah, ayat 7 tu mengenai nafs yang Allah bentukkan dia dan memberikan dia. Ini amat penting ni, ayat 8 ni. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan diberikan dia, diberitahu benar dan salah. Bermakna semua orang tahu tau, you saya tahu tau apa tu betul salah tau. Budak tahu tau, pencuri tahu tau, hacker tahu tau, ahli politik tahu. What is right, what is wrong. Kita kata conscience. Kalau buat jahat, itu sebab Amerika, CIA semua dia buat polygraph test. Dia letak semua wire ke tangan kamu, dia beritahu, dia tanya awak, nama awak Cina APEC ke? Awak jawab ya atau tidak. Katakan bukan, bila sebut ya tapi sebenarnya bukan, dia punya graf akan naik. Dan manusia ni dalam jantung dia tahu tak benar kan, mata dia pun boleh bergerak tau. Jadi agent dia dilatih untuk tengok mata. Agent perisikan kan, dia jumpa kita, dia tengok, dia dah tahu kita bohong ke tidak. Tak ada macam mana nak tengok bohong ke tidak. Itu khusus NLP lah, itu luar tajuk. Macam semalam APEC dengan pendakwa teknologi, banyak komen kata APEC terkeluar tajuk. Memang keluar tajuk. APEC sengaja kan, APEC tengah berdepan dengan pendakwa teknologi yang hebat, 4,000 concurrent view. Gila kau. Saya baru berapa orang sini? 6. Saya bukan beribuan orang menyaksikan saya. Saya terkeluar tajuk kerana saya bawa kepada konteks yang sebenarnya mempertemukan kita. Iaitu tentang, orang kata akhir zaman, orang kata ni kau ni semua salah, ini dunia nak apa ni, kononnya kiamat, salah tafsir kiamat kan. Amak ini apa, apokalips, kehancuran kepada saya terbawa daripada Yunani Kristian, apa ni, Mesopotamia, Babilonia. Jadi ahaku mirabbi. Kalau betul pula apa yang kamu percaya, it is from your Lord. Betul lah yang APEC bawa, it is from Allah. Jadi tak ada pressure lah kat APEC. Kau tahu dia mana? Apa timbul pula aku tahu dia? Ini daripada Tuhanmu. Dengar baik-baik dari Tuhanmu. Belum. Jadi respire it. Ayat 9. Asyam dulu. Qad aflaha man zakkaha. Berjayalah falaha. Yang mensucikan nafs dia. Macam mana bersihkan nafs dia? You baca terus lah. Ini Quran ni menarik tau. Bukan bagi orang jawapan, okey boleh balik. Tak. You lagi baca, you lagi mabuk. Ayat 10. وَقَدْ جَابَ مَنْ دَسَّهَا. Dan sengsaralah, habislah dia kata. Habislah yang mengkotorkan nafs. Bagaimana nafs ini, kita punya, you boleh buat berjaya atau gagal. You successful or failure, awak berjaya atau gagal dalam hidup, awak sebut dalam asyam. Awak punya pasal. Kerana, dan Allah beritahu caranya, menyucikan nafs kamu, ya. Clear? Suara saya clear? Please tell me if it's clear. Tak pakai mic ni. Mic. Dia merajuk tu. Itu mikrofon. Ini saya sampai hilang. Rupanya dalam kereta saya. Kursi belakang berminggu. Ayat 11. Katabat samudu bitaqwaha. Samud, kaum Ad Samud, mereka menolak kebenaran kerana sombong. Kalau kita tolak kebenaran, bukan salah nafs. Salah kita, salah kita sombong. Amina As-Silmi. Saya berikan ni dulu. 12, 13, 14. Dia simbolik lah. Dia ada simbolik. Mereka tak takut. Akibatnya, natijah dia. Akibat. Ukbaha. Tak takut akibat. Surah Al-Baqarah. Al-Haqqu min Rabbi. Sekejap. Al-Haqqu min Rabbi. Alhamdulillah. Al-Haqqu min Rabbi. Al-Haqqu min Rabbika fala takunanna minal mumtarin.
kebenaran itu daripada Tuhanmu, Ar-Rabbmu lah. Jangan sekali-kali kamu sangsi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti ya Aminah. Aminah sekejap ya. Kerana nak habiskan tajuk. Orang kata seapik ni selalu keluar tajuk. Nanti sekarang ni masuk tajuk. Tak apa, kita ada susulan. Seronok pendakwah teknologi. 4,000. Famous apik lah. Dia yang famous. Saya cakap aku ni 30 ekor pun tak ada lah sekarang. Engkau sampai 3,000. Jealous tu. Okey. Baca surat Al-Baqarah ni. Dikatakan ayat tadi saya baca tu. Ahaku mi rabbika ni. Tengah-tengah surat Al-Baqarah. Nak cari senang saja. Tengah-tengah surat Al-Baqarah. Ayat 147. Okey. Seronok ni baca. Kerana bagus baca ayat 11. Okey, sekarang saya jawab tentang kiamat. Ya. Maksud kiamat ialah bangkit. Qiyam. Aqimus solat. Ya. Dan kiamat ni menarik lah. Ya. Siapa yang dah belajar tahu. Diterangkan ayat Allah. Dan Syekh Sufi saya ada ajar. Tapi saya tak suka sebut guru lah. Atau Syekh Sufi kerana ahaku mi rabbi. Kebenaran kepada Tuhan. Kerana nanti kita akan kaitkan kebenaran kepada guru saya. Kaitkan kebenaran dengan apa? Atau kita mudah tertarik dan taksub dengan orang. Itu sebab saya tengok kisah tentang Nabi sebenarnya SAW. Dia elak begitu. Prophet ni macam, itu saya sebut postman lah analogi. Dia macam postman, dia ketuk pintu kita. Encik, post. Ini dia Quran. Saya sini, dia belah. Itu kerja Rasul. Nabi lain kerja Rasul. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi dalil muttaqin. Naik tangan sahabat. Ya, nak tanya apa? Rasulullah. Dia tanya, ya Muhammad, apa maksud alif lam mim? Nabi ada jawab. Macam dia tanya postman ke dia, sebenarnya hantar apa? Mana dia tahu? Dia tak buka bungkusan. Ini natijah yang saya dapat atau firasat yang saya tengok bila baca surah Quran, tengok peranan Nabi itu. Sehingga kul huwallah, kita masuk kurungan Muhammad kan? Tapi Allah tak sebut Muhammad. Katakanlah, tidakkah kamu lihat? Ialah untuk kita. Wa min ayati khalqus samawati wal ardh, atau ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tidakkah kamu lihat siapa yang mendustakan ad-din? Dia tak sebut Muhammad. Kamu lihat tak? Seolah hanya untuk Muhammad. Tidak. Untuk manusia. Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Ya. Mana kita lah. Jadi kita tak baca untuk kita. Kita suruh orang lain baca. Kita kata, engkau ni semua. Kan? Engkau tak faham ni. Saya dapati semasa dalam gereja, sekian orang lah, bukan semua. Holier than thou kita panggil lah, lebih suci anda. Jadi, okey, sekarang balik pada Syekh Sufi saya, dia ajar. Kiamat. Dia kata begini, Adam meninggal dunia. Muhammad SAW meninggal dunia. Adam AS Muhammad. Engkau, nenek moyang kamu meninggal dunia. Engkau meninggal dunia. Setakat ni 100 bilion manusia meninggal dunia. Sekarang tinggal 8 bilion. Okey? 8 bilion. Okay. Lepas tu cucu cicit kamu. Anak-anak kamu. Semua meninggal dunia kan? 70,000 tahun ke beratus ribu tahun. Saya percaya boleh berjuta tahun nanti. So, Syekh Sufi saya kata, tapi bila bangkit satu hari. Mati sepanjang zaman. Pada akhir zaman. Kepada Allah tak ada masa. Nanti ini kena berlapis-lapis ni. Ini kena faham. Tentang time space. Awal wa akhir. Lepas tu bangkit semua satu hari. Nabi Muhammad SAW bangkit. Adam AS sama bangkit. Semua hari yang sama. Semua hari. Tak ada macam okey ini giliran hari ini. Tak ada. Yaumiddin. One day. Okey. Itu dinamakan kiamah. Okey. Pada masyaallah dalam Quran, yaumil kiamah. Kiamah ni untuk semua orang. Jadi ayat ni kiamat untuk semua orang. Apa dalilnya?
dalam surah Qiyamah. Bila musyrikin kata, macam mana kita nak dibangkitkan semula, padahal nenek moyang kita sudah tulang. Kamu boleh bangkitkan dia ke? Tuhan kamu akan bangkitkan dia. Ini dalam surah Qiyamah. Okey? Allah jawablah. Allah jawab apa? Aku dulu jadikan kamu daripada tiada. Apa ini? Kalau dengan DNA, tak ada DNA. Ini teori evolusi ke apa kan? Manusia pun tak boleh kaji habis, tapi kita wajib kaji. Tujuan ialah kita lah binatang haiwan yang boleh kaji, yang diajar ini a'lamu mala ta'lamun. Jadi ilmu adalah sebati dengan ayat-ayat ini, dengan tujuan insan. Insan min alaq, insan nabi qalam, alamat insan malam ya'lam. Tugas kita ialah untuk mengetahui yang malaikat pun tak mengetahui. Sampai mereka sujudlah kepada Adam, kepada kita lah. Nak malaikat sujud kepada kita, mengetahuilah. Mengetahui apa? Benda-benda macam ni lah. Okey? So, Qiyamah. Jadi Allah dah jawab dalam surah Qiyamah kan? Okey. Surah Waqi'ah. Hampir sama. Waqi'ah maksud apa? The real. Waqi'ah. Ini hakikat. Tapi perkataan lain. Waqi'ah mana? Tiadaan sebenar. Sama dialog tu. Tapi dia lebih tunjuk gulung-gulung ni. So, saya baca Asyam ni dah bergulung. Dia nampak macam berterbangan. Kenapa nenek moyang kita mati tak nampak berterbangan? Ada. Semua orang mati akan nampak berterbangan. Kerana jiwa awak akan tamat. Guru sufi saya aku tahu. When you die kan, alam ini berakhir. Awak sangka lepas awak mati, anak aku sambungan. Tak ada. Ini ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Quantum fizik pun begitu. Holographic mind pun begitu. Bahawa kita ni the observer universe. Kerana kita ada, alam ini wujud. Pelik ya? Tapi ini sains quantum fizik sekarang. Sama dengan tasawuf. Okay? Orang kata dalam ni. Apa dalam sangat? Hakikat ni baru sebut. Kalau dalam sangat tak boleh sebut. Macam mana sebut ni? Dalam sangat ni. Boleh beritahulah isi hati kamu. Begitu mendalam dalam kita. Okay. Kenapa apa kata kiamat bukan kebesaran? Yalah. So, kita kena dengar daripada mana kita dengar kemusnahan alam. Ada dipercayai mufassirin ambil daripada azul kitab. Dan boleh dibuktikan banyak tempat mufassirin kita tak tahu jawapannya. Ayat-ayat yang Ibn Rushd kata metaforika. Kalau tak boleh faham, dia metafor. Jangan pergi tokok tambah ayat tu. Banyak contoh. As-sajarah, pokok. Nabi pergi menghampiri pokok. Nabi Adam sebenarnya, sajarah ada dua makna. Kalau ikut leksikon bahasa Arab. Satu pokok, satu berbalah-balah. Hawa itu nafsu. Jadi Hawa bukan perempuan. Yang perempuan dan pokok, tafsir Bible. Kenapa kita ikut tafsir Bible? Ya? Oh, maaf, panggil saya kena beritahu saya tengah live. Maaf ya, maaf sekejap. Maaf ya. Ada pula orang suruh saya hubung. Tapi tak apa, saya biarkan dulu. Okey, saya sambunglah. Maaf, gangguan sikit. Gangguan sikit urusan. Lepas pukul 10 pagi ni, saya ada Zoom dengan tertutup. Pendidik Zoom. Tapi saya minta mereka siapkanlah. Okey, so itulah explanation dia. Jadi bagi otak yang terbuka, bila dengar ni, sepatutnya orang bukan Islam, belum berpeluang ikut Islam, dia akan nampak rasional. Dan dulu, semasa saya kecil, di sekolah, saya tak tertarik dalam kisah yang romantika, kehancuran Nabi Isa menyelamatkan dunia, cerita Yunani lah. Bagi saya, kita yang belajar sains ni tak tertarik. Akhirnya, bila saya baca Quran, wow, rupanya dia scientific Quran ni. Cuma orang tak faham. Orang salah tafsir lah. Tapi, saya bukan yang menafsir ini. Ada berapa guru menafsir ini. Dr. Hani Achan, Moises, PhD, sebanyak Buya Syakur. Indonesia.
Ini yang saya korek lah. Susah payah saya korek. Tetapi kebenaran dari Tuhan. Okey, ada apa nak tanya lagi? So, surah Waqi'ah, dia lebih luas. Perbualan yang sama. Oh, macam replay, flashback. Orang musyrikin, sebenarnya tak ada masa. Tak ada masa. Tidak ada masa bagi alam ni, kerana bila kita hidup mati, bila kita hidupkan alam ni macam seolah nyata. Bila kita mati, hilang. Kita semua bangkit, dah tak ada alam. Kalau kita bangkit yaumil kiamah, mana alam? Mana bumi? Tak ada. Ini alam barzah lepas alam lain. Faham tak? Dia tidak ada ruang, masa and space. Faham? Dia bukan ada jisim. Kalau nak bincang tu seronok lah. Tapi nak berbalah tak seronok. Orang nak. Tapi di sini, mana syurga neraka? Bukan saja tak nampak. Dia bukan dimensi ni. Dia bukan dimensi. Nabi dah meninggal. Dia mana? Dia dah meninggal. Mana roh dia? Mana semua roh pergi? Allah ambil semua. Dia ada kiamah pada satu hari. Dan sekali lagi, ahaku min Rabbi. Ini daripada Allah. Saya bukan hafal seluruh Quran. Saya sikit-sikit saja saya mengaku. So, siapa boleh bawa lagi? Alhamdulillah. Kita berkongsi, ya? Okey. So, Waqi'ah, dia lebih lanjut jawapan Allah. Dan menggulung tentang alam ni semua, Allah terangkan lebih. Orang takut, ini hancur ni alam. Tidak. Dia mengenai diri. Nafs. Cara nak sucikan dia. Dia membaca ayat tu, Diulangi balik, musyrikin kata. Bagaimana? Macam replay, surah Qiyamah. Kenapa Allah ulang-ulang? Dia nak bagi kita faham lebih dalam. Sila baca sendiri, Guru saya beritahu, jangan bagi tahu ayat dia. Bagi dia sendiri cari. Kerana tadabbur Quran. Faham tak? Kita nak anak kita tadabbur Quran. Bukan menghafal Quran akan ikut bapak dia. Bacalah. Iqra. Okey. Musyrikin tanya, bagaimana kita boleh dibangkitkan padahal nenek moyang kita hanya tinggal tulang-tulang saja. Sama lah. Allah jawab apa? Yang sama, tetapi dengar, jangan kata nenek moyang kamu, cucu cicit kamu sekali. Nampak? Semua clear, asyams. Semua clear untuk nafs kita. So, bermakna apa? Min dunihi. Tak ada antara engkau dan Allah. Bila kita doa, iya kena. Kenapa kita tak boleh sebut Ya Rab? Tidak ada Ya Rab. Wahai manusia ada. Ya Muhammad ada. Ya Cina Apik ada. Ya Rab tak ada. Itu sebab Buya Syakur kata, bukan Allahumma. Selawat Allahumma tu tak ada. Sallu ala Nabi saja. Tapi Buya Syakur beri lebih tinggi. Menghormati Nabi. Menghubungi manusia. Sallu dan solat. Berhubungan dua hala. Buya Syakur yang beri, Dr. Hani Acan berikan yang sama. Tapi Dr. Hani Acan lebih mendalam lah bahasa Arab dia. Menafsiran dia. Buya Syakur tu pun dah mengejutkan. Orang kecam. Dia cuba Google Allahumma dan Buya Syakur. Orang kecam. Orang jawab balik. Allahumma sholli ala Muhammad tu boleh. Saya tak mau bergaduh dulu lah. Tapi saya dapat keterangan ini, dia explain. Buya Syakur explain. Dan dia pakar bahasa Arab. Allah wal malaikatu sallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, kepada nilah selawat dan salam. Apa maksud dia? Yang Buya Syakur beritahu begini, tidak ada Allahumma. Kerana Allahumma, kalau ia adalah Ibrani, ya Elohim, Allahim. Dan dia kata tak ada dalam bahasa Arab bentuk humma. Allahumma. Tak ada. Ini pakar bahasa Arab, Buya Syakur. Okey. Pakar lagi seorang, Dr. Hani Acan, confirmkan. Ada lagi lah berapa saya baca, tapi saya tak mau bergaduh bab ni lah. Saya bukan Qurani, saya bukan wasabi. Saya bukan suka troll orang. Hei, awak ni semua bodoh. Kenapa doa kunut semua? Saya tak suka tu kerana itu sifat iblis. Itu melanggar
Ayat lain, surah Al-Hujurat ayat 9. Inna mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang beriman ni saudara. Bagaimana saudara kamu? Kamu cemur dia bukan saudara. Dalam hati kamu ada penyakit. Itu sebab saya baca Hakumi Rabbi. Itu sebab aku baca Asyam. Itu sebelum ni Ajatiyah. Ya? Kamu menyembah nafsu ilah. Kita baca ayat. Tapi tak ada kesan pada jiwa kita. Apa maknanya? Iblis lah. Jadi kalau sesiapa ambil ni cemur saya, astaghfirullahaladzim. Kalau saya cemur sesiapa, saya minta maaf. Bukan tujuan orang bertanya, saya cuba nak terangkan lah ya. Itulah cantik lah ayat-ayat ni. So sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, bagaimana ini? Terjemah lah, dia cakap bahasa Arab. Bagaimana kita mau selawat kepada kamu? Apa makna ayat ni? Sahabat dah tahu lah bila turun ayat kan. What does it mean? Ayat ni meaning apa? Nabi tak tafsir. Tafsir pertama Ibn Kathir semua 170 tahun kemudian. Salafin tak tafsir. Mereka dengar, mereka boleh amalkan. Kerana Nabi ada. Bila dia tengok guru kan, Nabi lah. Dia bukan duduk masjid. Dia tengah berjalan, turun ayat. Dia tengah masa perang ada Taubah kan, turun ayat tu surah Taubah. Mereka belakang munafik. Ada asbab. Ya? Allah gunakan asbab. Jadi kita pun, hidup kita, bila nak amalkan Quran, tunggu asbab. Bila sampai keadaan itu, teringat ayat tu. Bila sampai keadaan tak ada rezeki, teringat ayat rezeki. Itu amalan Quran. Itulah sunnah. Ini tafsir saya lah. Quran dan sunnah ialah seperti mana Nabi mengamalkan. Jadi sahabat tanya Nabi, bagaimana kita mau selawat kepada kamu? Nabi jawab apa? Pergi Google. Tapi orang malas saya bagi jawapan lah. Nabi jawab, seperti mana ayat itu? Nampak? Seperti mana ayat itu? How should we salute to you? As in the ayat of Allah. Masya Allah. Nobelnya Nabi. Martabat Nabi. Saya kata postman lah, orang pandang rendah. Cik! Apa kata postman? Ini postman yang berjubah. Postman yang mulia. Lain kali jumpa postman kan, awak nak selawat kepada postman lah. Kerana dia lakukan benda dengan amanah. Dia sampai tepat pada waktu. Allah tegur Nabi dalam satu surah, satu ayat. Bila Jibril alaihissalam muncul nak berikan ayat, Nabi tergesa-gesa. Excited, postman datang, lari ke pintu. Ya? Nabi menggerakkan bibir. Kerana antara tanda wahyu turun ialah bibir dia tergerak. Bibir dia tergerak. Tapi kali ini dia bikin gerakan bibir dia belum wahyu sampai. Belum sampai. Dia gerakkan bibir dia. Dia gerakkan. Maknanya baiklah. Niat Nabi baik. Ya? Tapi tunjukkan dia pun manusia macam kita. Dia bukan malaikat. Malaikat datang. Bawa wahyu. Datang ni. Dia gerakan bibir, sahabat pun tunggu tu. Kat bibir dia, tengok bibir dia, apa ayat akan diturun Allah. Dan dia asbab. Keadaan. Rupanya ayat yang turun ialah tegur dia. Jangan gerakkan bibir dia. Nampak? Jangan gerakkan bibir kamu. Tunggu masanya. Jangan lambatkan. Jangan percepatkan. Nabi pun, akulah samina ta'ina lah. Jangan. Kena sabar. Tunggu ayatnya. Kita pun kena sama lah. Tenang saja. Tenang saja. Bila tahu kebenaran dari Allah kamu, Allah janji kamu rezeki, Allah yang bentuk kamu. Ini semua ayat tadi baca. Bentuk nafs kamu. Siapa yang kamu dusta? Fabi ayyalai rabbikum tukaziban. Maka apa di antara nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Nampak? Jadi, bila begitu, cantiklah saya tengok. Dan bila saya tengok, keadaan sekarang, orang amalkan Quran, saya tahu ada perbezaan, tapi jangan cemooh. Jangan nasihat pun. Tunjuk. Kerana Nabi tunjuk. Nabi baca ayat kan, dia tak pergi ingatkan orang. Sesungguhnya Allah tak. Itu tafsir. Itu mengajar. Nabi tak mengajar. Ya? Allah mengajar. Ar-Rahman
allamal Quran. Orang dengar kan, orang hafal, orang amal untuk diri dia. Dan banyak sahabat-sahabat, dia dapat cahaya lah. Masing-masing ada tafsir masing-masing. Kerana ayat Quran berlapis-lapis. Ya. Tapi sekarang sedihnya, dia jadi macam topeko. Dia letak ke dinding, letak dalam rak buku. Tak rasa, apa nak baca ni? Tak rasa. Baik aku baca benda lain. Ya, ya kalamullah. Ya makam tertinggi. Ya. Tak layak saya untuk bincang. Ini raja segala raja lah. Jadi, apa saja jadi amalan kita? Apa jadi? Selawat. Saya tak lekang ni, lidah aku dah selawat. Masya Allah. 1000 kali, 10,000 kali. Bukan saya kecam, Bukan saya kecam. Saya cakap sekali sudah. Okey? Kalau ulangi balik, apa ni? Macam ungkit ni, bidas orang lain. Tak adalah. Saya tengok kecantikan, nampak. Kerana kamu kena tunjuk. Saya kena tunjuk. Dan saya tak suka orang, dia bercakap sajalah, dia jumpa kita. Engkau tahu tak? Tak ada doa kunut. Nabi tak buat. Awak tak buat lah. Awak tahu tak? Solat ni sebenarnya tangan lurus. Mazhab lagi kan. Sebenarnya tak ada orang tegur saya macam tu. Mungkin kita nampak. Jadi saya buat spekulasi lah. Wasabi dan Sunni ni banyak berlaku kan. Orang pula tegur Sufi. Apa ni menari-nari. Saya ada masuk. Kononnya tarian Sufi. Dia bukan tarian. Dia ada adab. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Dia ada adab. Dia cantik. Dan kita tahu, tadi ayatnya, kalau kita kotorkan hati itu, you tahu, you boleh rasa biru dengki. Biasa tak dengki? Saya biasa dengki. Kalau biasa dengki tak? Puan pernah dengki tak? Pernah tak jealous kat orang? Malaikat kan? Tak. Saya pernah jealous. Kadang-kadang hari jealous tau. Hari-hari jealous tau. Tengok dia. Adalah. Jadi kita terukkan nafs kita ikut ayatnya. Kita nak bersihkan nafs kita pandang nafs kita lah. Ada satu kata Sufi. Depan manusia jaga lidah. Apa dia cakap ni? Depan manusia, zahir, jaga lidah. Depan Sufi, depan wali Allah, orang batin apa, jaga hati kamu. Saya tolak ayat tu. Depan Allah, jaga hatimu. Kerana Allah tahu hatimu. Hakum ya Rabbi. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Apa ni? Awak dedahkan ke, awak tak dedahkan ke, Allah tahu. Transparent lah. Sekarang Allah ada kan? Dia tahu hati saya. Bila bergetar tu, ada something wrong lah. Awak takut apa? Patut tenang. Bergetar itu ialah kerana muqarrabin. Itu dah. Ya. Tapi apa? Saya tak suka bincang istilah Sufi. Orang tanya hakikat tarikat. Saya tahu masa baca tu 40 lebih tahun. Ya. Tak ada. Kita nak zauk. Tengok istilah lagi. Kita nak rasa. Rapat dengan Allah. Bila kita solat kan, kita diamlah. Kita renunglah ayat yang kita baru baca. Lepas tu kita perhati keadaan kita. Kita tengok perhati keadaan luar di alam. Apa kamu buat? What are you doing? Who are you? Kamu siapa? Mana Tuhanmu? Jadi tak ada bab dengki. Kalau kamu miskin, kenapa kamu miskin? Kenapa Allah kamu jadikan aku miskin? Begitu. Kamu kaya, sama juga. Kenapa awak jadikan saya kaya? Ini beban. Kaya itu beban, saya beritahu. Saya pernah banyak duit. Dia beban. Pertama, sumber rasuah ke tidak. Dan saya beritahu. Rasuah. Saya beritahu lah. Jadi tak boleh tidur malam. Ambil subahat. Kerajaan, ejen rasuah dalam kerajaan. Ramai, bukan sedikit. Ramai. Manusia cinta dunia ramai. Kalangan pendeta upahan, kayakan diri, memperalatkan ayat Allah. Ramai, bukan sedikit. Dan bahaya ayat ni. Orang akan benci kamu. Orang benci lah. Jadi macam mana nak cari kesucian? Okey, lupakan semua yang korup ni. Bagaimana Cina Pek, aku nak cari kesucian.
Ada Al-Quran. Baru baca tadi. Untunglah siapa mensucikan nafs dia. Rugi siapa mengkotorkan. Macam mana menyucikan? Bacalah Quran. Ada baca tak? Tak ada baca. Maaf, saya tak boleh tolong. Okey? Yalah, itu saja. Nanti pukul 10. Ada apa lagi pertanyaan? Tak ada. Sudah. Nampak orang tak tanya. Sini. Okey. Ada lagi tanya? Tak ada. Dah jawabkan Aminah Asrin. Okey. Jadi, kalau saya komen semalam, sampai-sampai saja jumpa saudara Aidil Hidayat, keluar dari kereta saja, dia sambut saya begitu. Terus saya tanya dia, apa kes Pekeso tu? Apa kes jilid tu? Dia tanya, saya cerita. Rupanya keluar kat Lawyer Forum, bila kerajaan Pekeso, bagian Pekeso kata, tak ada hack pun. Ini data lama. Hacker tu masuk dalam, dia kata, aku bukan hack engkau punya data. Aku hack seluruh Pekeso. Dia ambil film daripada kamera yang Pekeso tengah meeting. Dahsyat tak? Jadi keluar kat Lawyer Forum. Tak boleh dipadamkan oleh kerajaan kerana Lawyer Forum di luar negara. Jadi, saya kata dahsyat tak? Kenapa awak padamkan? Dia kata nanti kerajaan, you tahu lah kerajaan. Apa kerajaan buat? Ada ikut akta tak? Dia padamkan saya video, tak ikut akta tu, saya marah. Kalau saya buat salah, bagi saya surat saman. Faham? Surat saman maknanya summon to court. Saman ke mahkamah. Jangan samseng. Ya betul, kadang manusia ni boleh jadi Fir'aun. Fir'aun ada. Fir'aun ni manusia biasa. Dia kencing biasa. Kenapa dia jadi Fir'aun? Dia takabur. Kan sebut tadi kan, takabur. Manusia boleh takabur tak? Oh, boleh. Pernah tak awak takabur? Pernah tak saya takabur? Pernah. Macam mana rasa takabur tu? Tak sedar diri lah. Manggalah. Tapi bila tafakur balik kan, Allahu Akbar. Kenapalah aku sombong kat orang? Ahakum ya Rabbi. Kenapa saya marah kat orang? Awak siapa? Aku siapa? Faham tak? Who are you? Who are you? Siapa lu? Pernah tak saya sombong? Pernah. Macam mana rasa? Teruk. Bila tak sedar kan, insaf kan? Teruk tau. Oh, benci tau, cilaka tau nafsuku. Aku tertipu oleh iblis. Iblis gembira rasanya. Alamak. Saya dah buat dia marah. Iblis suka bila kita marah. Iblis suka bila kita gabrak. Iblis suka bila kita panik. Dah hilang keimanan kita. Mana? Cemas. Akhir zaman cemas. Ni tanda-tanda dah ada lah. Mana pergi zikirmu yang sebenar? Mana pergi ayat Allah sebenar? Faham? Ya? Rasa sombong Allah. Ni nak layan kesombongan ni. Sombong. Kan? Takut manusia. Fir'aun takutkan orang. Aku boleh hidupkan yuhyi wa yumit. Aku boleh hidupkan dan mematikan. Dia takutkan orang. Orang menakutkan orang. Bukan Allah menakutkan orang. Masa pandemi lalu kan, manusia menakutkan manusia. Kita ada power ni, AJK masjid ni. Tak boleh. Berhenti. Allahu Akbar. Tidakkah kamu sedar ada 3 ayat Al-Quran? Siapa yang kata berhenti kat masjid tu, masuk neraka. Siapa yang kuncikan masjid? Allah. Bahaya kan? Ayat-ayat ni kan? Ayat Jahannam kan? Tak payah. Syekh Sufi saya kata jangan. Jangan kata racun. Jangan racunkan orang. Awak jadi racun. Cakap yang baik. Jamu orang minum. Cakap yang baik. Puji Allah. Alhamdulillah. Cantiknya rumah kau. Ish, geramnya. Alhamdulillah. Kereta baru. Mercedes. Aku punya yang lama. Macam tu. Okey. Ada ayat dan terjemahan bukit dan gunung. Itulah Aminah Asrami. Kenapa ayat-ayat ni dia sama semasa maut lah. Nah, Asyam tu kan, dia pergi kepada nafs. Kan, semua susunan tu, bukit, semua dia susun. Syekh Sufi saya kata, dan juga dalam kuantum fizik, dan juga dalam pengalaman orang yang nak hampir mati, dia nampak tergulung masa. Ini boleh, you kata, your life pass before you in an instant. You cuba Google tu, kalau tahu bahasa Inggeris,
Ini berlaku pada semua orang. Adik perempuan saya pernah, masa dia macam nak mati, dia beritahu saya, tiba-tiba satu saat. Jadi saya pun, betul lah. Masa maut kita, seluruh alam ni tergulung satu. Ini bukan ayat ya. Ini ayat tapi ini tafsir lah, yang ada sains, ada fakta. Bukan psikologi tau. Berlaku orang hampir mati, dia kata macam lemas, terutama you pergi ke air, tak tahu berenang kan, tapi panggil orang selamatkan kau lah pada saat terakhir lah, eksperimen lah, tengah nak mati tu, semua ingatan kau sejak lahir sampai waktu nak mati, zoom, jadi satu saat. Ya, tergulung. Maknanya you tengok semua tergulung, zoom, habis. Lepas tu kiamah, bangkit. Lagi menakutkan kan? Dah jawab Itu saya jawapan. Di bumi manusia hidup dan mati. Di bumi pula manusia akan dibangun. Okey. Arif. Itulah bercanggah dengan ayat saya bagi tadi. Saya kata, kita tak ada bumi ni lagi. Berlawanan pula dua ayat tu. Satu kata hancur. Ke buat balik bumi. Tak. Dia akan bangkit alam lain lah. Yang tak ada masa. Semua satu hari. Quran banyak cerita Fir'aun dan Musa. Ya, Abdullah Asma'. Ada sebabnya. Dia mengenai manusia, dia mengenai kita. Tak payah cerita Dajjal. Dajjal mengenai satu benda metos yang lain. Dan tak ada rasa macam mana kalau kita baca Fir'aun. Kerana Fir'aun ni, dia terus pada diri kita. Dia takabur. Iblis terus pada nafs kita. Hawa. Dia dengki. Dia mau jadi khalifah. Kenapa kamu pilih dia ni? Adam ni kita lah. Kenapa kamu pilih dia? Apa kelayakan dia? Apa alasan lah? Kita boleh jealous. Kadang-kadang Allah pilih siapa aja kendaki. Kadang-kadang apik lah. Pandai IT ni semua. Celaka Gomen ni. Semua member aku lebih pilih orang lain. Saifuddin Nasution kena aku. Mak Sabu kena aku. Mahfuz kena aku. Anwar Ibrahim kena aku. Ada lagi berapa tu? Dia tahu aku pakar keluar paper. Kenapa tak pilih aku? Itu sifat iblis. Walaupun kamu layak macam mana pun, al-hakumi rabbi, dari Allah. Letak jiwa kita, ya, bahawa kamu tak ada apa, tak ada kelayakan. Ya. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Apa-apa syafaat atau mudarat hanya dengan izin Allah. Cantik ayat tu kursi tu, di tengah-tengah kan. Ya lamun amaina di wa ma khawfana bi syai'in illa bima syaa. Dia tahu apa di depan dan apa di belakang yang sudah berlalu, yang akan datang. Hanya dia yang tahu. Kita tak tahu apa. Siapa yang mengaku? Allah. Jatuhlah. Siapa yang mengaku kan? Aku tahu. Allahu Akbar. Jatuhlah kamu. Hancurlah kamu. Tak boleh hancur. Kamu nak lari mana? Sakitnya hatiku ni. Dia fitrah dalam tangan Allah. Nafs ini cerita lah. Allah dah jadikan nafs. Kamu tahu apa benar. Kamu tahu apa salah. Semua orang tahu. Dia buat jahat kan? Dia tahu dalam hati dia. Cuba kita tengok orang jahat lah. Kalau kita jumpa orang jahat tengah bergaduh lah. Kita tengok, kita jauh tengok dia bergaduh. Tengok mencabar. Awak yakin ke? Oh, yakin. Awak pakai ayat apa? Kau ada ayat ni. Tengok dia. Lepas dia tenang, tanya dia balik. Bang, tadi gaduh pasal apa? Bang rasa, mungkin tak abang rasa salah. Kita kena tiadan tu lah. Maybe I'm wrong. Wallahualam. Letak dah diri kamu. Jangan bagi syaitan menang. Apa yang awak cerita ni, balik kepada Allah. Jadi saya suruh, balik kepada Allah. Saya tak ada jawapan. Saya tak tahu. Selamat. Okay, jadi cerita Fir'aun ni, Musa ni, Allah, Musa Alaihissalam. Cantik kisah Musa. Allah suruh dia, pergilah kat Fir'aun. Musa cakap apa? Okey. Cuma dia gagap sikit kan. Saya tak pandai cakap lah. Cantik kisah Musa. Okey, you bawa Harun. Harun pandai cakap sikit. Pergi jumpa Fir'aun.
Amerika ke China ke Xi Jinping ke Bob, anak saudara Jinping ke, tak boleh lawan Fir'aun. Piramid dia sampai sekarang. Kita punya Twin Tower tak mungkin 5,000 tahun, berapa tahun lah. 5,000 tahun atau lebih orang kata untuk bertahan. Ada yang berpuluh ribu kan. Piramid tu bertahan sepanjang zaman ya. Dahsyat tu Fir'aun tu. Dahsyat. Sampai sekarang, ahli sains tak tahu macam mana piramid dibina. Orang kata alien semua. Saya tak percaya alien ke apa. Macam-macam teori. Satu batu tu berapa tan. Dan dia ada gambar orang. Ada cara dia tarik. Macam mana dibina piramid tu? 20 tahun tau. Berapa ribu orang? 10,000. 20 tahun untuk bina. Bina piramid kan. Asyik Fir'aun tu kan. Akulah Tuhan. Ana Rabbuka. Ini Rabbuka. Aku Tuhanmu. Lama. Sampai tahap tu. Macam mana rasa kalau Fir'aun macam tu? Musa pergi jumpa dia. Wahai zalim. Jadi ketuk pintu hati kamu. Jadilah Musa bercakap kepada diri kamu. Bila kita sombong ya. Zalim. Subhana in kuntum zalimin. Selamat apa hak kita sebagai rakyat bangsa dalam menegur pemimpin negeri Islam. Ya, bagaimana cerita Musa itu bukan saja hak diperintahkan dan beradablah. Dalam saya, dalam jemaah saya, kita menegur syekh boleh, menegur pemimpin boleh, tapi kita kena beradab. Kita tunggu. Dan peluang kita kata, ya Amir, boleh saya tegur. Kalau kita Amir kan, alamak. Kena dengar. Duduk diam. Silakan. Amir. Saya rasa Amir ni dah keterlaluan. Kita kena tegur. Okey. Kalau faham cakap, okey. Maaf. Atau tak faham tanya bagaimana. Bolehlah. Tapi kena dengar konsol. Dan sebagai pengikut kan, kita boleh beritahu Amir, Amir saya tengah memberi nasihat. Sila dengar. Boleh. Lain waktu awak dengar Amir. Itu adab kita dalam jemaah. Saya ikut mazhab Maliki ya, Murabitun ya. Bila Amir cakap, okey, semua pergi angkat. Kita pergilah. Okey, gotong royong, semua pergi cuci longkap. Kita pergilah. Tapi kita ada syarat ikut kemampuan. Ini dalam baiat kita yang pemimpin. Telingaku, mataku, mana saya dengar cakapmu lah. Lidahmu atas telingaku lah. Macam tu. Cakapan kamu, bila Amir cakap, kita diam. Itu adab. Tapi kalau kita tak setuju, boleh. Kita taat. Kalau tak boleh, kita kata tak boleh. Itu adab lah. Yang saya saksikan, ini berlaku. Saya saksikan sendiri. Cantik adab tu. Dan wajib lantik Amir. Siapa mati tanpa baiat pemimpin, mati katak. Mati jahiliah. Sebab pergi perang tu, saya sebut pergi perang begitu tak boleh. You kena ada Amir. Raja Namrus yang cipta sistem desimal dengan dozen. Ya ke? Okay. That's good news. Kita find out. Maknanya zaman Fir'aun dulu ada ukuran MMCN. Okay. That's good information. Very good. Dan kita ketinggalan sekarang ilmu kadar berukuran. Saya di Meru. Zaman sekarang kalau tegur kena pecat. Ban. Sampai jenayah. Akta ini. Satu penghormatan. Bila video saya kena tarik. Satu penghormatan tau. Right? Okay. Satu penghormatan kepada kita sebenarnya. Right? Saya masih boleh dengar lagi kan. Saya masih bercakap. Jadi seolah kita ini pejuang. Ya? Seolah kita ini layaklah digelar sebagai orang yang berjuang atas kebenaran. Jadi sekali lagi ingatkan diri kita lah ahakumi rabbi. Kebenaran dari Tuhan. Siapa kita yang layak untuk mewakili kebenaran? Mesti letak diri kita. Tapi kita mesti pertahankan. Dan kita rendah diri. Okeylah, engkau nak buat maksud engkau punya hal. Tak. Bab ID digital, saya ada point. Saya ada bukti. Saya ada fakta. Saya ada berita. Podcast itu dahsyat. Diam
semua mereka. Terdiam. Tak ada jawapan. Tapi saya beritahu semalam di pendakwa digital, saya harap dia ditangkap. Saya berdoa. Kita berdoa. Ditangkap. Orang yang godam 3 juta rekod MySejahtera. Saya nampak bukti ia dijual kepada sindiket-sindiket. Itu sebab scam-scam banyak berleluasa. Serius tu. Dah 2 tahun. Oktober 21. Itu yang dilaporkannya. Tak dilapor, tak tahu. Tak jumpa sampai sekarang. Dia panggil cyber security siasat. Kalau dia tak dapat menunjukkan cyber security pun tak gunalah. Bukan dia tak guna. Tak boleh digunakan. Beza. Tak guna dan tak boleh digunakan. Pernah saya ada seorang keluarga angkat lah. Dia orang kuat UMNO. Tak mahu sebut nama dan jawatan. Ya, awak UMNO tak guna. Apa awak cakap? Saya cakap, you masuk UMNO tak tahu gunakan UMNO. Dia tak sapu wang. Dia baik punya UMNO lah. Awak masuk UMNO tak guna. YB Roslan, Allahyarham YB Roslan, dia kata, bila masuk UMNO, jangan ambil kesempatan. Ambil apa yang sempat. Terkejut orang. Sejak itu saya gunakanlah. Dia dah meninggal. Ya. Dalam Telegram saya ada. Dia namanya Buruknya DJIT. Dalam YouTube ada. Dia belum delete lagi. Jangan kita orang. YouTube. Cina Apek Ridwan. Rahsia-rahsia yang beritahu orang. Tapi saya tengok, dia pun profesional juga. Dia delete atas keyword. Apa-apa keyword yang mengancam dia kan. Saya syaki bukan kerajaan kita nak ban. Ada arahan lebih atas. Mungkin WHO. Kadang ada beberapa keyword. You hantam kerajaan, okey. Satu keyword tu. Bakar sini dia pop kena. Hebat. Fir'aun WHO. Who is Fir'aun? Dahsyatlah WHO ni. Allah Akbar. Bil pagar. Aduh. Kita ada Fir'aun. Jangan takut. Jangan kembali pada zaman Nabi Musa. Kita ada Fir'aun di sini. Kita ada Fir'aun di sini. Apa ni? Dapat tanya dia. So semalam itu dengan ini sifat saya lah, yang saya belajar lah. Bila pendakwa digital tanya, saudara lebih suka Zoom ke atau fizikal? Bukan, mula dia beritahu saya dia buat daripada tempat dia lah dekat Cyberjaya sini Sepang. Kita akan buat Zoom dekat studio dia. Saya kata, kalau studio awak dekat, saya pergilah. Dia kata okey. Kenapa? Kerana berjumpa depan itu lebih afdal, lebih sunnah dan lebih fitrah. Saya joking lah, saya kata nak cekik senang. Saja joking, bukan nak cekik pun. Ni lah, takkan cekik depan live. Jadi, kerana kita boleh masuk, kadang-kadang saya jumpa lah Mahathir, kerana bila kita dinasihati, bila jangan kutuk, jangan umpat orang yang kamu tak pernah jumpa. Jangan umpat, fitnah, orang yang kamu tak pernah jumpa. Kamu hanya dengar berita hadis. Bukan sahih. Ya. Jadi itu sebab hadis tak boleh sahih selain Al-Quran. Hanya Quran hadis sahih. Siapa orang-orang ni yang beratus tahun kemudian berkata apa yang sahih dan tidak? Padahal zaman salaf tak timbul. Ya. Jadi so, bila jumpa dia, kerana kita boleh tengok muka orang. Kita tengok muka orang kan. Muka apa ni, dia ni. Kita boleh tengok niat orang. Orang yang hati bersih lah, kerana konon lah. Boleh tengok. Dan kalau orang tu panik, kita boleh tahu. Polis cakap lah, special branch cakap, dia tengok dia, oh panik ke? Lagi panik kita. Oh risau ke? Dia guna psikologi lah. Nak kontrol orang sama ada orang percaya kamu, blockchain lah, percaya kamu, atau ID digital. Orang takut dengan kamu.
Kita lebih suka buat orang takut dengan kita. Ini jenis walaun malaun, saya tak tahulah. Tapi orang atas, saya bacalah buku pengurusan, buku Donald Trump ke apa. Awak lebih suka tak rakyat itu pekerja kamu, sayang kamu atau takut kamu? Ada bos yang kata takut aku. Saya sayang. Tapi kena beritahu mereka, jangan main-main sama bos. Ada macam tu. Apakah itu cara Nabi? Tidak. Raufur Rahim. Nabi dinasihatkan lagi, janganlah awak bunuh diri. Janganlah awak susah hati atas orang berpaling dari kamu. Kalau mereka berpaling, cukuplah Allah bagimu. Allahu Akbar. Kan? Hebat, ya? So, jumpa orang. Saya jumpa Mahathir. Saya dah kerja nak lebih baik. Saya dah masuk PAS. Saya layak kalau saya nak kritik mereka. Ya? Tapi tak baik. Jangan kritik peribadi. Kritik kenyataan mereka. Kritik perbuatan dia. Anak pun sama. Yang kata awak bodoh. Tak, apa yang awak buat tu bodoh. Itu lain. Tak terasa sangat. Jadi saya jumpa saudara Haji Hidayat semalam. Saya terus melahirkan kekaguman saya atas usaha dia. Dengan ikhlas. Kerana teknologi, saya dah lama cerita orang yang kenal saya, merupakan fardu kifayah yang hilang. Zaman dulu-dulu, Ibn Sina, tak payah saya dah ulangi ni, saya tak suka ulangi. Mereka kegemilangan Islam kerana cendekiawan-cendekiawan sains dan teknologi. Hari ini tak ada. Hanya cendekiawan akhir zaman. Terlalu ramai. Copy-paste. Saya pernah bersama seorang ustaz, saya tanya dia, Imam Mahdi macam mana? Syekh Imran Hussein cakap, Dajjal ini simbolik. Dengar balik video dia. Bukan satu mata. Lagipun saya belajar dari Bible. Ini saya dah ulang, saya tak mau ulangilah. Ya. Jadi saya jumpa dia, saya tengok, okey, setuju dia. Aku setuju macam ni. Rumah orang. Dahsyat sebenarnya. Tak pakai. Hanya itu setuju. Waduh. Boleh kita buat lagi? Ada orang boleh. Tapi kita buat kandungan. Saya kata saya minat buat kandungan. Bumi lepel kan, akhir zaman. Tapi sains dan teknologi. Akan manusia pergi bulan. Okay, buat macam Joe Rogan punya style. AI, robotik macam mana. Dia ada kawan dia kat sana. Jadi pakar setting masa live semalam. Lecturer AI. Wow, saya kagum. Bangsa saya juga Cina boleh cakap Hokkien lah. Wow. Gabungan macam itulah. Kita rakyat Malaysia. Kita persatukan diri kita. Kita tawan dunia cyber. Macam mana? Hacker-hacker ni jadi kawan kita. Kalau boleh polis tangkap mereka buat kawan. Kita maafkan dengan syarat kerja sama. Satu ummah. Apa ni hack-hack sama sendiri ni? Benda hacker tu. Kita kena bagi hook. Takutlah. Kita letak dia hack lagi semua. Saya bukan kerajaan. Ya? Tapi kalau saya jadi kerajaan ke apa, saya akan merayu kepada hacker-hacker lah. Tolonglah kami. Ya? Kami tak pandai. Yang bagi amaran ke hacker-hacker ni, gangster-gangster ni tak payah. Kerana dia pakai ni. Tapi mereka buat duit. Malaysia Sejahtera tu, satu nama tu entah berapa ratus ringgit lah. Berapa juta tu. Satu nama RM1, 3 juta hilang tu, dia dapat 3 juta. Tak bagus ya jadi penggodam. Jom kita buat kursus penggodam. Biar polis tangkap. Mesti cuai banyak. Penggodam ni jangan ego. Jangan dabik dada. Kerana polis nak tangkap penggodam ni kan, dia cabar penggodam tu. Main godam lagi. Pak ni godam lagi. Tapi itu perangkap lah. Dia nak dia lalai. Rompak lagi lah. Rompak lagi lah. Bunuh lagi lah. Setiap kali dia rompak kan, satu kali dia lalai. Dapat tangkap dia kan. Tapi bersiri orang ni godam. You sangka dia buat sekali saja godam. Aku dah bertawad lah dapat 3 juta ni. Alhamdulillah aku nak buat baik lah. Buat masjid, hidup masjid. Tak adalah. Orang yang judi ni, orang dunia ni, Cina cakap, yau yak, yau yi, yau i, yau ada sekali, ada 2 kali. Lu sekali buat lu mesti 2 kali buat punya. Mesti punya. Ya. So itu sajalah saya nak sampaikan. Al-haqqu min rabbi, kebenaran itu daripada Tuhanmu. Jangan lupa ya. Jadi kita ingatkan diri sendiri. Saya ingatkan diri saya sendiri. Kerana sentiasa. Bukan ingat pagi tau. Dia akan lupa waktu petang. Ingat setiap masa. Bila jumpa orang kan. Bila berdebat orang kan.
Tengok Buya Syakur tu. Orang kritik dia, Buya Syakur jawab apa? Nabi ada Jibril, aku tak ada. Nabi ada Jibril untuk tegur dia. Aku tak ada siapa tegur. Saya tak ada Jibril. Engkau yang tegur saya, engkaulah Jibril. Cantiknya. Sufi betul lah. Dia tak payah sebut dia Sufi. Dia cantik saja. Sikap dia, akhlak dia. Jadi, ini bermakna, maksud saya, tapi jangan jadi, aku spiritual, aku moral, aku tutup semua. Ya? Iblis pun suka juga. Jadi dalam tasawuf, dalam tarikat, kita belajar cara tu. Jangan tunjuk sangat. Kita puasa sangat kan, Syekh Sufi akan suruh dia makan. Kita diam sangat, Sufi yang kata, cakap. Dia nak pecahkan nafs kita. Jadi satu strategi daripada tarikat atau Sufi, nak memecahkan nafs, pergi ubah rutin kamu. Kalau setiap hari kamu duduk sana depan TV, pagi ni pergi jogging. Kalau setiap hari jogging, sekali-sekala berhenti. Kerana hidup kamu bukan rutin. Hidup kamu menyaksikan. Dan kadang-kadang kita rutin, kita lupa tau. Kita relax tau. Kita hidup kita take for granted tau. Okey, aku berapa biji kereta? Dulu pernah saya ada 7 biji kereta. 1 jet ski. Relax aja. Susah hati sebenarnya. Siapa pinjam kereta tu tak bagi balik ni? Lepas macam-macam lah. Ada golf. Main golf dulu kan. Tapi tak tenang hati lah. Tapi tak apa. Tapi kadang ada orang tenang dia punya hal lah. Jangan kita dengki kat dia. Mana tahu nanti awak kaya, awak lagi teruk daripada orang yang awak cakap. Awak berkuasa, awak condemn PM. Turunlah PM. Itu Mahathir. Turunlah Mahathir Kuti semua. Sekali dia turun, awak naik, macam mana? PMX turunlah. Sekali awak sendiri naik. Allah naikkan. Kita tak tahu. Allah naikkan siapa dikendaki. Tiba-tiba orang tu naik. Viral semua. Popular. Menang. Allah boleh jadikan. Masa tu awak nak cakap apa? Apakah awak masih bertakwa sekurang-kurang macam Saidina Umar Al-Khattab yang begitu garang, begitu hebat, tapi bila dengar orang mengadu dia di akhirat, dia boleh cair hati dia. Itu ya. Itulah. So maksud saya, jangan kalau esoterik. Itu Kristian. Kristian ni esoterik tau. Aku nak jaga diri aku sajalah ya. Aku nak habiskan waktu aku dengan aku saja. Menyelamatkan diriku. Betul. Dan salah juga. Dia samakan diri, dia kata selamatkan keluarga kamu. Allah. Ini payah ni. Diperintahkan Allah. Selamatkan keluarga kamu dari api. Kamu sibuk orang lain buat apa? Keluarga kamu. Pula dah. Keluarga saya semua tak ikut ni. Semua cucuk ni. Macam mana? Kan? Saya beratlah. So, selamatkan kaum kamu. Ni aku kaum Cina macam mana ni? Aku sibuk Melayu buat apa? Ni Cina berapa ekor kamu masukkan dalam Islam? Tak boleh. Insaf. Saya kena hentikan kemurtadan saya kepada bahasa Cina. Saya kena huai tong bao men. Ni men hao. 在古兰经里面有说, lama. Firman Allah dalam Al-Quran ni Karim. Baru Cina, terkejut lah. Ada Nabi Cina ni. Apa mau cakap? Macam mana mau cakap? Tok Pekong punya hal lah. Wang punya hal lah. Untung punya hal lah. Macam mana? Dengan ayat Allah lah. Lu tak boleh buat ayat sendiri. Dengan ayat Allah lah. Lu tengok lu punya kaya. Apa ayat Allah cakap? Lu guna ayat Allah lah. Jangan guna ayat Kristian. Jangan ikut falsafah. What did Allah say? Awak ada nafs diri. Untung siapa yang bersihkan. Rugi siapa kotorkan. Baru Cina cakap. Wah, ni falsafah banyak tinggi. Mudah-mudahan terbuka hati. Mereka memeluk Islam. Bukan memeluk Melayu. Bukan buang chopstick. Bukan buang congsam. Dah congsam. Cuma belah itu, janganlah belah kan. Jahit lah yang belah tu. Sebenarnya, tak belah. Dia pergi belah kan. Congsam panjang. Ciong panjang. Sam baju. Kenapa dia cakap sam saya tak tahulah. Okay. So saya dah cerita kenapa Andrew Tate, Cat Stevens, Cina apa
Bila membaca Quran, tak ada syarat. Tak tahu tajwid, tak tahu bahasa Arab, tak ada guru, tak mengucap, tak Islam, tak ambil air sembahyang. Pergi baca Quran. Didatangkan keterangan daripada kami, lalu mereka beriman. Beriman. Tapi orang lain yang lahir keturunan Islam, dia sangka dia dah Islam, letak 14 syarat. Tajwid, bahasa Arab, ambil ayat sembahyang. Awak dah jaga ni amalan. Awak dah baca ni solat ni. Ada guru tak? Guru suruh amalkan apa? Semua lain-lain. Quran tu duduk tengah. Kan saya tengok Quran ni kan, kalamullah lagi duduk tengah-tengah. Kesian tau saya tengok kat masjid kan. Yang lain semua, apa yang dia ajar? Saya dengar pendeta-pendeta, cuba you log in pendeta-pendeta, kita dengar. Apa yang mereka menjajah. Ketakutan kepada siapa sebenarnya? Walak kepada siapa yang berserban dan berjubah, atau Allah yang tak ternama. Okey, cukuplah. Kepada masyarakat Cina Malaysia, susah nak menerima Islam. Tidak, saya tak setuju. Terima kasih Aslin Ishak. Terima kasih banyak-banyak. Saya Cina. Saya bukti. Bila saya tahu Islam sebenarnya, maaf. Saya bukan nak sebut Melayu. Tapi kawan-kawan saya daripada kalangan Melayu. Tak dapat cerita pada saya. Jangan saya kata mereka gagal. Tak dapat cerita pada saya apa itu Islam. Semalam kan dengan ID Hidayah kan, saya tanya dia live. Apa maksud Malik Yaumiddin? Saya kata bukan nak test you. Dia dengan berani cakap, saya betul tak tahu. Ya? Saya harap dia bertaubat lah. Pergi carilah ayat tu. Setiap solat kita baca Malik Yaumiddin. Saya tak tahu lah Gen X, Gen Y, Gen Z ni macam mana kan. Tapi bukti semalam. Kalau dia boleh baca bukan saja Fatihah kan. Dia baca macam-macam ayat dia tahu kan. Selut dia. Pendakwa teknologi saya selut dia. Bukan saya nak banding-bandingkan. Tapi Cina, okey Asli. Kita nak Cina masuk macam mana? Banyak syarat-syarat kita letak. Tak syar'i, sunat. Tak syar'i sebenarnya. Kalau dah dewasa, makro kita tengok kemaluan. Okey? Jangan malu. Tak. Makro kita tengok kemaluan. Dia masih budak lagi, okey, kita boleh sunat dia. Dia dah dewasa, akhir balik, makro. Ini dari hukum, saya bincang dari hukum. Lepas tu, nama dia, haram kita ubah nama dia. Okeylah, ambil Ridwan. Saya tak tahu saya ambil Ridwan. Nama saya Daniel Wen Pausi. Daniel Po Shin, itu nama Cina saya. Okey? Okey. Macam Abid Liu. Okey, tak apa. Ketiga, soal ibu bapa. Dia masih ibu bapa. Ini tak ditekankan. Okey, soal makanan. Firdaus orang boleh jawab. Tapi makanan ni sebenarnya tajuk amat kecil dalam Al-Quran. Dia ada bab kesihatan, dia ada hukum darurat. Tapi kita ambil macam itulah Islam. Halagah. Tapi benda lain maksiat tak nak tanya. Rasuah yang jelas neraka tak tanya. Galakkan pula ada lubang lah. Ada jalan dia kata okey. Boleh buat duit lah. Saya cerita nyata ni. Saya tak bohong ni saudara. So nak bawa Cina Islam, kita gagal tunjuk contoh. Ya? Dan Islam apa kita tak kenal. Apakah Islam songkok? Islam jubah? Islam tudung? Saya nak cerita ni benda sensitif tau. Tapi baca baliklah ayat tu. Saya mohonlah tuan-puan. Baca balik semua ayat tu. Didapati lain. Itu sebab saya berani kata 99% yang saya nampak di kalangan umat Islam bukan dari Islam, tapi dari adat, dari taklid. Mazhab Syafi'i bukan dari Imam Syafi'i. Ini kenyataan saya, belum lagi orang tangkap saya. Saya ulangi balik. Mazhab Syafi'i bukan dari Imam Syafi'i. Dia memang terbukti. Mereka tak bangkitkan. Mereka mungkin panggil saya di soal nanti, jaga-jaga saudara. Itu saja. Ya. Alright, saya minta diri dulu. Saya ada urusan dunia pula. Dengan manusia, tanggungjawab. Kalau tak ada tanya lagi,
Tapi terima kasihlah soalan tu. Saya tengah insaf ni sekarang. Mungkin saya akan hentikan bahasa Malaysia saya. 我要做华人的什么的saya kena jadi Cina. Allah bagi saya boleh cakap Cina lah. Ngoài thong yan đấy chứ. Wah si tenang lah. Kenapa Allah bagi saya 3 dialek ini? Lepas tu saya pakar komputer, boleh berniaga macam-macam orang Cina. So, pelanggan saya Cina-Cina. Pelanggan saya Cina-Cina. Ya. Okey. Okey, minta email. Alright. So, sekejap lagi 10 saya ada Zoom tertutup dengan Madam Jun. Jadi, boleh masuklah dia grup dia, YouTuber hubungilah. Dia satu grup ramai yang tak bakaf sinun. Mereka nak tanya saya tentang IHR dan ID digital secara khusus. Zoom lah, saya kata Zoom lah. Tertutup tapi akan dirakamkan, jadi jangan siapkan nama anda lah kalau anda tak mahu diketahui ya. Okey. Jadi itulah bangsa Syekh Sufi saya ada beritahu, bring Islam to the Chinese. Bawa Islam kepada orang Cina. Itu perintah tu. 42 tahun dulu Syekh tu beritahu lah. Bukan direct kepada saya, dia beritahu kepada seorang murid. Bila murid itu terjumpa saya dengan orang Cina kan, dia, ramainya Cina sini. Oh, saya teringat. Syekh Sufi kata, bawalah Islam ke Cina. Alamak, jatuh ke kita lah pasal kita Cina. Dia menyampaikan. Jadi saya termenung lah. Macam mana aku nak bawa ke Cina? La haula wa la quwwa illa billah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Hanya Allah yang tahu. Saya selalu berdoa, Tuhanku, macam mana aku nak berdakwah kepada Cina? Tanggungjawab. Macam mana? So, Abid Liu tu, kita sokong. Firdaus Wong tu, kita sokong. Tapi bergaduh pula mereka. Allah. Apa sama mu'alaf sama mu'alaf gaduh? Melayu sama Melayu gaduh, tak apa. Saya Cina tak ada masuk campur. Ini mu'alaf Cina sama mu'alaf Cina tau. Firdaus Wong, saya benar bersama dia. Saya tabik tau. Dia punya cara hujah lah. Ilmu mantik dia. Bukan saja ilmu agama, ilmu mantik, retorika, rasional dia. Soalannya Cina-Cina tanya tau, kenapa tak boleh makan babi? Saya pun tak tahu macam mana jawab. Kepada Cina. Kalau Islam saya tahu jawab, haram lah. Kan? Vaksin, ala babi, haram lah. Mufti kata, harus, alamak. Itu Melayu punya pasal lah, boleh senang. Tapi Cina susah oh. Di tengah makan babi, dia tanya apa pasal haram. Macam mana jawab? Kita terus cakap, haram lah, lu masuk neraka. Tak boleh. Saya rasa itu kaedah salah. Kita kan Nabi, bila orang datang Nabi, dia kata, saya nak ikut kamu. Ya Rasulullah, tapi saya tak boleh berhenti berzina, minum arak, buat maksiat. Nabi kata apa? Boleh. Tengok. Dia tangkap dulu. Boleh, marilah. Marilah kepada Allah. Syekh Sufi saya kata, panggil orang kepada Allah. Bukan kepada Islam. Oh, dahsyat tu. Penting kan? Okeylah, ini last saja ada orang panggil saya lah. Sebab mereka nampak contoh tak baik banyak. Itulah yang sedihnya. Kita sama-sama salah ya. Saya pun sama-sama. Saya pun sama. Kerana saya inna mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya saya bersaudara mara dengan orang Melayu. Nak jadi menantu pun boleh. Kan? Jadi papak metul pun boleh. Abang ipar pun boleh. Boleh. Sama-sama, saya tak mengutuk orang Melayu, saya beritahu. Orang Melayu cukup baik pada saya. Ini pun rumah orang Kelantan. Bukan Melayu, Kelantan. Kecik Kelantan semua aja. Oh Allah. Bukan bahasa Malaysia pun. Ya. Jadi kita ni, saya naklah, sebelum matilah, saya tengok Melayu bersatu. Biiznillah. Okey? Allah tak kendaki, tak boleh. Sekarang tu pulang pada hati masing-masing. Boleh tak cari dalam hati kita menjadi ejen perubahan kepada persatuan, kesatuan. Allah Rabbi, satukanlah orang Melayu. Tak guna kita Islam tapi tak bersatu. Yalah. You cakap Cina tak ada ikut bahasa Malaysia. Kelantan pun tak ikut bahasa Malaysia apa? Oh Allah.
Ambo dah duduk sama orang Kelantan 3 tahun. Oh, hari-hari klik masjid. Sijid. Bukan masjid. Sijid. Bahasa Malaysia. Apa? Semua tengok cengang je orang Kelantan ni. Sama jiwa je. Sibuk sama jiwa je orang Kelantan ni. Tengok nasi jaga dia. Sama jiwa je dia pergi kumpul. Oh. Dia lagi kaya semua. Cedik-cedik berlaku. Jealous lah kita. Ya tak? Okay. Jadi kita tutup dengan doa Al-Haqqu min Rabbi, kebenaran daripada Tuhan. Jadi Tuhan kita minta sejukkan hati kita, lembutkan hati kita untuk menerima ayat-ayat-Mu. Ya? Buka hati kita untuk bertemu wali-wali-Mu. Pertingkatkan kita semasa musafir. Tambahkan ilmu kita semasa menyaksikan ayat-Mu. Satukan hati kita. Allafa baina qulubihim. Ya? Jadikan kita sebagai contoh untuk orang lain. Sebab Engkau beri hidayat supaya orang lain menerima hidayat. Jangan kata Kelantan. Kita pun kaya ni. InsyaAllah bila banjir, tengok berapa banyak kereta hanyut. Orang kata, Allah sedih. Allah, banjir sampai bumbu. Oh, saya tengok apa? Kemewahan. Kereta-kereta terapung. Banyaknya kereta. Tengok kat luar. Tengok kat luar precinct 8 saya duduk ni. Saya boleh kira satu rumah berapa biji kereta. 4 biji. Ada yang sampai 6 biji sampai parking depan saya. Saya baru 2 biji saja. Tengok rumah mereka. Banyak sini sana. Tengok. Masa lepas pandemik, bila buka, tak ada PKP, beratur semua kat McD. Saya kata, Imam Mahdi ke McD ni? Sekarang kosong lah. Beratur dah, drive-thru dah. Panjang B40. Sebenarnya bukan B40. Bukan bawah paras kemiskinan. Bawah paras kesenangan. Kena boleh top up handphone. Yang Rohingya tu. Yang Rohingya ni. Ya, saya tahu kita kecam yang Cambodia tu. Saya kenal mereka. Jangan sewenang-wenang kecam mereka. Jangan samakan semua mereka. Mereka itu ujian bagi kita. Mereka itu yatim politik. Allah akan tanya kita esok. Ya? Jangan zalimi sesiapa. Termasuk di Israel, Gaza, mana-mana. Allah tak kira bumi kamu berada mana. Allah tak kira keturunan kamu. Doa Nabi Ibrahim bukan untuk anak soleh, tapi murid yang soleh. Dia ada anak. Tapi masalah soleh. Ya. Saya sebiji je apa? Kayalah tu. Baru ke? Model apa? Awak muda lagi. Tunggulah tua sikit. Sebiji. Bini sebiji. Bini 2 biji. Anak sebiji. Semualah sakit hati tengok. Manusia mewah. Dan ayat Allah sebut, bila kita nak musnahkan satu kaum, kita berikan mereka kemewahan. Bukan barang. Okey. Assalamualaikum. Semoga Allah makmurkan kita hari ini. Terima kasih semua yang menyokong saya di pendakwah teknologi esok. Saya berharap pendakwah teknologi Saudara Aidil Hidayat akan jemput saya lagi. Kita bincang berapa tajuk. Kita nak angkatkan martabat umat dan satukan mereka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu salin. Alhamdulillah rabbil alamin.